Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani hegeschai, tuli, iaitu bermaksud untuk menguasai. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh ahli sosiologi untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa di sini memiliki erti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara, contohnya seperti pemimpin. Hegemoni boleh didefinisikan sebagai dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga idea-idea yang ditekankan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Definisi umum yang dipegang oleh sebahagian daripada kita menafsirkannya sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sesebuah perkampungan yang kecil. Sebahagian kita yang lain menafsirkannya sebagai usaha menyatukan masyarakat dunia dari segi gaya hidup dan budaya. Menurut Kamus Dewan, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kebatasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cendekiawan barat mentafsirkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sepadan. Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripada asal. Jika dulu dunia ini seluas sarjana mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan, namun kini ia tidak berlaku lagi. Malah pada hari ini, kita telah dapat merasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologi maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi, tetapi pengaruh globalisasi menjangkau kepada ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat. Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia lain. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Hakikatnya, globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia. Antara cabaran hegemoni dan globalisasi barat yang perlu dihadapi oleh masyarakat Malaysia ialah cabaran untuk memelihara identiti dan asal-usul masyarakat setempat, khususnya warisan Melayu dan kaum Bumiputera, seperti orang Iban, Kadazan dan lain-lain. Perubahan landscape pengurusan pentadbiran juga telah memberi impak yang besar kepada urusan rasmi kerajaan di Malaysia yang disebabkan oleh hegemoni barat dan globalisasi tersebut. Antara perubahannya ialah penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan juga pakaian rasmi ditetapkan pada pemakaian harian seperti memakai baju kemeja dan seluar slide. Namun begitu, Malaysia masih mengekalkan sisi tradisional seperti contoh orang Melayu masih memakai baju tradisional pada hari Jumaat seperti baju kurung dan baju Melayu. Selain urusan rasmi kerajaan, orang Islam masih mengekalkan adat resam seperti urusan perkahwinan di mana ia melalui proses merisik, meminang, bertunang dan ijab kabul. Selain itu, cabaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat ialah dari segi penerimaan ideologi baharu yang bertentangan dengan agama Islam di mana orang Islam perlu mengikut perintah Allah berdasarkan hadis dan Al-Quran. Seperti contoh LGBT yang menjadi tumpuan besar di Malaysia sekarang. Ideologi ini tidak sesuai untuk diterapkan dalam Malaysia kerana Malaysia adalah salah satu negara Islam. Islam sesungguhnya melarang LGBT kerana ia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari itu, liberalism atau di Malaysia lebih dikenali sebagai Islam liberal juga adalah salah satu budaya barat yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mementingkan kebebasan moral seperti adanya kepercayaan seseorang
manusia boleh melakukan apa sahaja kemahuan tanpa memikirkan dosa. Cabaran yang terakhir yang perlu dihadapi oleh masyarakat dalam soal pendidikan ialah hakikat di mana sekularisme adalah salah satu pandangan yang dominan di Barat. Dan ini telah membawa kepada pengasingan agama kepada kehidupan seharian. Pendidikan sekular di mana pelajar hanya diajar mata pelajaran yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim seperti matematik, bahasa Inggeris dan sains dan lain-lain juga. Sekularisme menggalakkan pelajar berfikir sendiri dan membuat keputusan sendiri dalam kehidupan. Ini menyebabkan mereka mengutamakan perkara duniawi semata-mata tanpa mengambil kira sudut agama, sedangkan ada mata pelajaran yang boleh dikaitkan dengan ilmu agama seperti mata pelajaran matematik yang boleh dikaitkan dengan cara untuk mengira bilakah satu Ramadan tersebut dan juga mengira arah kiblat. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya saya berikan kepada ahli yang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan hegemoni. Yang pertama, hegemoni dalam konstruksi budaya politik, iaitu landasan theoretical hegemoni. Gramsci menegaskan berdasarkan pencegahan klasik, iaitu dari idea Machiavelli hingga Pareto, antara paksaan dan sukarela, bahawa ketinggian totalitarisme adalah demokrasi. Kuasa kumpulan atau kelas sosial boleh menunjukkan dirinya dalam dua cara, iaitu melalui paksaan dan paksaan atau melalui kepimpinan intelektual dan moral. Kesesuaian boleh didapati melalui hegemoni menurut Gramsci secara sukarela berbanding menggunakan kekerasan terhadap kumpulan atau kelas lain. Oleh itu, justifikasi kepimpinan intelektual dan moral akan diserap dan diumumkan di dalamnya apabila tindakan penguasaan dilakukan oleh jentera kerajaan, terutamanya melalui masyarakat madani, perhimpunan tokoh-tokoh dalam pendidikan, institusi agama dan persatuan. Menurut Ransom, Gramsci menggunakan 3 strategi apabila mentakrifkan hegemoni. Yang pertama ialah Gramsci menekankan idea blok sejarah di mana beliau berhujah bahawa kejayaan kelas sosial atau kumpulan digulingkan oleh kelas lain bergantung pada sejauh mana ahli kelas itu diselaraskan dengan satu sama lain dan dengan kumpulan lain yang berkongsi atau menyokong perjuangan kumpulan itu. Keperluan untuk sokongan meluas untuk halangan sejarah baru adalah penting. Yang kedua, Gramsci menggunakan hegemoni untuk menentukan mekanisme kawalan sosial kumpulan dominan. Dia membezakan antara kawalan paksaan iaitu kuasa langsungan atau ketakutan terhadap kekerasan dan persetujuan iaitu kawalan konsensual yang berlaku apabila individu rela atau secara sukarela berasimilasi dengan pandangan dunia atau hegemoni kumpulan dominan. Ketiga, Gramsci berpendapat bahawa cabaran terhadap kuasa sekurang-kurangnya harus berlaku dalam ruang politik dan intelektual pada kedua-dua substruktur dan superstruktur. Dia melakukan ini dengan menerangkan bourgeoisie dalam dunia demokrasi dan bagaimana mereka berkuasa terutamanya melalui kawalan hegemoni. Seterusnya, dominasi superstruktur. Superstruktur terdiri daripada institusi masyarakat yang tidak material. Setiap satunya disusun mengikut keserasian mereka dengan kelas pemerintah. Fungsi tujuan superstruktur adalah untuk memastikan kesinambungan kuasa pemerintah dan mengekalkan status subjek penduduk. Hegemoni boleh dicapai melalui kekerasan dan melalui cara halus intelek. Tetapi biasanya kedua-duanya digunakan pada masa yang sama untuk mendapati majoriti rakyat bersetuju dengan rejim yang memerintah sekarang. Contohnya, alasan keselamatan negara boleh digunakan untuk mewajarkan undang-undang yang kejam dan tidak adil seperti menahan orang di penjara tanpa perbicaraan. Sesetengah orang menerima undang-undang kerana mereka fikir ia munasabah, logik atau masuk akal. Ini membantu sistem demokrasi walaupun kedua-dua jenis hegemoni sering berlaku serentak. Gramsci mengatakan bahawa menguasai minda adalah lebih penting kerana minda mengawal badan. Isu yang terakhir ialah kontra-hegemoni dan PRU 2008. Sistem kuasi kapitalis Malaysia mempengaruhi masyarakat dalam dua cara. Yang pertama, ekonomi memacu aktiviti masyarakat kerana kelangsungan hidup mereka bergantung padanya. Yang kedua, kerana campur tangan kerajaan yang sangat hebat dalam sistem ini. Jika ada keadaan ekonomi yang memaksa kewujudan mereka, kebergantungan dan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kerajaan tidak dapat dielakkan.
Mereka melihat apa yang kerajaan lakukan untuk memperbaiki isu ini. Pengalaman politik Malaysia menunjukkan bahawa jika keadaan ekonomi tidak mendesak, sokongan cenderung diberikan kepada kerajaan walaupun wujudnya isu dominan lain seperti rasuah, salah guna kuasa dan ketidakadilan seperti dalam PRU 1990, 1995 dan 2004. Jika ekonomi mengancam nyawa rakyat, politik baru mungkin berkembang. Gelombang politik baru yang pertama kali muncul pada pilihan raya umum 1999 selepas krisis mata wang Asia Pasifik 1997 yang menyebabkan Malaysia hampir terpaksa meminjam wang daripada Badan Kewangan Antarabangsa itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Assalamualaikum, nama saya Amir Rahman bin Buhari. Jadi saya akan membentangkan 3 kesan hegemoni dan globalisasi barat pada masa kini. Jadi saya akan huraikan kesan dari segi politik terlebih dahulu. Kesan hegemoni dan globalisasi barat dalam aspek politik adalah ia akan mewujudkan sebuah sistem pentadbiran yang tidak sehaluan dan bercanggah sehingga dapat membuatkan politik sesebuah negara itu menjadi tidak stabil. Selain itu, ia juga akan menyebabkan keadaan politik sesebuah negara itu tidak bagus dan kes rasuah akan berleluasa. Dengan adanya hegemoni dan globalisasi barat ini, negara Islam tidak boleh membuat sebarang persetujuan tanpa kebenaran kuasa barat. Ini menunjukkan kuasa barat amat besar dan akan sentiasa bersikap tidak adil dan kejam kepada negara yang baru ingin membangun seperti negara Islam. Pembersihan etnik yang berlaku di Myanmar, pencabulan hak asasi manusia dan perang saudara yang berterusan di Arab merupakan kesan buruk yang terjadi akibat hegemoni dan globalisasi barat. Seterusnya kita akan beralih kepada kesan hegemoni dan globalisasi barat dari segi ekonomi. Pada masa kini, pembangunan dan kemunduran sesebuah negara bergantung kepada kuasa barat kerana negara barat selalu ke hadapan dan lebih maju daripada negara lain seperti negara Malaysia. Jadi negara barat telah menguasai ekonomi dunia dari dulu lagi. Dolar dan pound merupakan mata wang yang digunakan di seluruh dunia dan perubahan nilai mata wang barat ini dijadikan sebagai penanda aras untuk menentukan turun naik sesebuah mata wang negara lain. Negara barat telah menyebarkan hegemoninya melalui liberalisasi pasaran dan ekonomi dunia dengan menubuhkan World Bank dan International Monetary Fund. Penubuhan dua institusi ini adalah untuk mengukuhkan penguasaan mereka terhadap ekonomi dunia. Pengaruh barat telah berjaya untuk menguasai kekayaan dunia. Akhir sekali ialah kesan dari segi sosial. Antara kesan hegemoni dan globalisasi barat pada masa kini ialah kebanyakan individu banyak melakukan aktiviti atau perkara yang sama seperti budaya barat, iaitu dari segi hiburan. Contohnya, hiburan seperti muzik, filem, nyanyian, lakonan dan sebagainya telah disebarkan di seluruh dunia hingga kadang-kala cara hiburan atau lakonan tersebut telah ditiru tanpa mengira ianya baik atau buruk. Kadang-kala filem atau cara lakonan barat agak terbuka dan bercanggah dengan ajaran Islam dan ianya tidak sesuai untuk dipertontonkan kepada remaja dan kanak-kanak. Negara barat telah berjaya mempengaruhi dunia dengan budaya mereka. Bukan dari segi hiburan sahaja, budaya barat juga telah membawa pelbagai jenis makanan ringan seperti McDonald's, KFC, Coca-Cola dan Pepsi. Selain itu, muzik seperti pop rock, blues dan pemakaian berjenama juga wujud di Malaysia kerana budaya barat. Budaya fashion negara barat tidak sehaluan dengan ajaran Islam kerana pemakaian barat yang menjolok mata dan mendedahkan aurat. Namun, sesetengah masyarakat sekarang lebih mementingkan fashion terkini berbanding dengan tuntutan agama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akib bin Johari daripada Grup 3. Penghayatan etika dan peradaban amat penting dalam diri seseorang individu maupun dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana akan menzahirkan sifat diri kita serta dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Jadinya saya akan ceritakan langkah-langkah bagaimana untuk memperkasakan etika dan peradaban dari sudut sosial, politik dan pendidikan. Yang pertama, dari segi sosial, memahami realiti amalan dan penghayatan agama. Setiap agama mengajar untuk melakukan kebaikan dan bertolak ansur antara agama lain. Jika kita mendalami tentang ilmu agama, kita pasti dapat menilaikan kebaikan masyarakat sejagat. Ia terkandung dalam setiap ajaran dan akan menitik beratkan hidup harmoni, kasih sayang dan perpaduan serta menjalin permusuhan. Yang kedua, hormat menghormati agama individu lain. Setiap individu perlu membina kekuatan dan memperkukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia.
Hal ini kerana hegemoni Barat cuba untuk menghakis kesepaduan kaum di Malaysia dengan ideologi yang jahat sehingga berlakunya perpecahan kaum dan rusuhan. Yang ketiga, institusi kekeluargaan perlu diperkukuhkan. Kerajaan juga telah berusaha membina gagasan untuk mengukuhkan kesepaduan kaum dengan pengenalan tema Satu Malaysia dan Keluarga Malaysia bagi memperkukuhkan hubungan antara kaum di Malaysia. Peranan sebuah kekeluarga sangat besar dalam pembentukan kualiti hidup ahlinya. Yang kedua, perspektif dari segi politik. Masyarakat perlu memperkukuhkan kekuatan politik kerana sekiranya sesebuah negara mempunyai politik yang lemah, maka hegemoni dan globalisasi Barat akan mudah memanipulasi sesebuah negara. Nilai integriti amat penting untuk memerangi segala peringkat cabaran, iaitu dengan mempertiakan usaha bagi memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di semua peringkat dan sektor, iaitu awam dan swasta, melalui undang-undang, dasar dan peraturan bagi mengukuhkan semua politik di Malaysia. Yang ketiga, mengukuhkan penerimaan terhadap sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan institusi negara, berteraskan kepada pelbagai persekutuan. Dan prinsip rukun negara pula yang menjadi tunjang kestabilan sosiopolitik negara. Perlembagaan persekutuan juga perlu didukung bagi meningkatkan penghayatan, menghormati dan mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan demi kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga adalah daripada segi perspektif dari sudut pendidikan. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dalam bidang ini telah berkembang pada kadar yang amat pesat. Membangun kedua-dua cabang ilmu ini mempunyai hubungan yang rapat dengan kemajuan sosioekonomi sesebuah negara. Pembangunan dalam sains dan teknologi akan berupaya membentuk satu masyarakat progresif serta berinovasi tinggi. Yang kedua, membangunkan teknologi strategi untuk negara. Melalui pengurusan dan pentadbiran perubahan teknologi yang berterusan dalam jangka panjang, negara akan berupaya memperdagangkan kegiatan penyelidikan dan pembangunan yang berpotensi untuk maju. Hal ini menyebabkan sistem pelajaran yang meluas sangat penting dalam membekalkan para penyelidik dan ahli teknikal yang khususnya dalam mencipta teknologi baru. Yang terakhir, kerajaan perlu meneliti pelaksanaan dasar dan sistem pendidikan negara. Kerana sistem pendidikan adalah saluran terpenting untuk mendidik masyarakat dan generasi yang akan mereka lalui, iaitu kembali kepada falsafah pendidikan yang lebih komprehensif. Sistem pendidikan di Malaysia lebih bercorak berorientasikan peperiksaan daripada menumpukan pemikiran yang meliputi aspek kreatif dan daya cipta seseorang pelajar. Melalui apa yang telah diperbincangkan sebelum ini, jelaslah bahawa kehidupan bertamadun dalam konsep globalisasi sentiasa menghadapi pelbagai bentuk cabaran. Namun, bukanlah satu ketetapan bahawa Barat akan selamanya menguasai arus globalisasi tanpa ada peluang pada tamadun lain untuk mendominasi. Segalanya bergantung kepada diri masing-masing. Firman Allah SWT telah menjelaskan bahawasanya yang bermaksud balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Marilah kita berharap agar suatu ketika nanti akan muncul generasi ulul albab. Generasi harapan ini dikatakan bakal mengembalikan kegemilangan dan kemakmuran yang dilimpahi rahmat dan berkah daripadanya. Harapan bukan sekadar mimpi. Harapan juga bukan satu ilusi, malah harapan yang disulami dengan gagasan, berpaksikan kepada keimanan, berupaya mengubah diri, membangkitkan motivasi, mencetuskan inspirasi, menjemurkan realiti dan merapatkan hubungan dengan ilahi.